Bismillah. Ke surah apa? Suara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam mana? InsyaAllah. Bab apa Tajuk bab apa? Tajuk besar. Ana pakai kitab baru. Tak ingat nombor muka surat. Tajuk apa? Tajuk baru dia apa? Tajuk besar dia apa? Tajuk besar fitnah. Ha? Tajuk besar fitnah melakukan. Hasad dengki. Hasad dengki, tajuk dia. Hasad dengki ataupun sombong. Tajuk dia kat atas tu, tulis. Apa dia tajuk dia? Tajuk mula-mula apa? Hasad dengki. Betul? Hasad dengki 183. Ayat apa yang last sekali? Ayat hadis ataupun Quran? Pernyataan yang last kali ini di dalam ajaran Nabi SAW ini menyatakan bahawa Hadis ni ada. Quran ke hadis? Apa yang last? Ada. Muslimat? Bainama nahnu innan nabi. Betul? Betul Muka surat apa tu? Kitab? Muka surat? Muka surat apa? 2, 3, 4. Betul? Muka surat 2, 3, 4. Tu hadis dia. Bainama nahnu indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul Dapat? InsyaAllah. InsyaAllah boleh mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalin haramik wa biham siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah.
Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar, insyaAllah. Kita masih lagi dalam bab hasad, dengki ataupun iri hati. Tiga tajuk sebenarnya. Pertama, hasad, dengki ataupun iri hati. Tengok. Ulang balik perenggan di atas tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam ajaran Nabi SAW ini dinyatakan bahawa membersihkan hati daripada dengki, hasad kepada seorang Muslim termasuk sunnatul Rasul yang menjadi tanda cinta kepada Nabi SAW. Bagi siapa yang melakukannya bahkan bersama Nabi SAW di syurga, maka wajib tiap Muslim membersihkan hatinya dari rasa dengki, hasad, sebab termasuk amal yang utama. Kita tengok. Siap. Balik pada kitab tadi, maksudnya membersihkan hati daripada dengki, hasad kepada seorang Muslim termasuk dalam sunnatul Rasul. Itu yang Nabi ajar. Hebat macam mana pun, kalau ada perangai hasad, ada pasal perangai dengki, tak jadi apa. Itu kena-kena kita. Sebab ditandakan kita ni sebagai cinta pada Rasulullah SAW. Siapa yang lakukan tu tanda dia cinta pada Nabi. Kalau tanda tak jadi apalah. Tu. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam iz qala yatluhu rajulun min ahlil jannati wa'alliku na'laiti bisimalihi fatala'a rajulun bihazihi sifati fasallama fajalasa ma'al qawmi falamma kana minal ghadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla zalika fatala'a zalika rajulu ala misli hay'atihi falamma kana al-yawma as-salisu qala misla zalik falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara ma'ahu Abdullah ibnu Amri ibni Asi wa qala qad waqa'a baini wa bainal abi kalamun wa aqsamtu an la adkhula alaihi salasa layalin fa iza ra'aita an tu biyani ilaika li ajli yamini fa'altu qala na'am qala ansun fa kana aslullahi yuhaddisu annahu bata indahu lailatan falam yakum minha illa annahu idza nama ala firashihi zakarallaha fakabbarahu hatta yakuma ma'al fajri fa iza tawadda'a asbaghal wudu wa atamma as-salata summa asbaha wa huwa muftirun qala faramaqtuhu salasa layali la yazidu ala zalika ghaira anni la asma'uhu
yaqulu illa khairan falamma madatis salasu wa qidtu an akhkira amalahu qultu lahu inni lam yakun bani wa baina abi ghadabun wala hijratun walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salasi majalisa yaghlu anaikum rajulun min ahlil jannah fatala'ta anta fa aradtu an awiya ilaika hatta an zurama ta'malu fa aqtadi bika falam araka taf'alu kasiran faman ladzi balagha bika ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma huwa illa ma ra'aita fan saraftu anhu fad'ani hina walaitu faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi syarran li ahadin minal muslimin wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyahu fakultu hadzal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah wa huwa allazi la utiku alaihi. Ya, panjang hadis ni. Meriwayatkan oleh daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di masjid bersama Nabi, sama-sama bersama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW bersabda, akan masuk kepadamu seorang ahli syurga sambil memegang kedua seliparnya dengan tangan kirinya. Maka tiba-tiba seorang masuk seorang sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW itu, dan sesudah memberi salam ia duduk bersama kami. Kemudian pada esok harinya Rasulullah SAW bersabda pula, dan masuk kembali orang itu serupa keadaannya kemarin itu. Dan hari ketiga Nabi SAW bersabda juga seperti kedua hari itu. Dan ketika orang itu bangun untuk kembali, diikuti oleh Abdullah bin Amru al-Ash, dan berkata kepada orang itu, telah terjadi pertengkaran sedikit antaraku dengan ayahku, sehingga aku bersumpah tidak akan masuk kepadanya selama 3 malam. Maka jika engkau tidak keberatan, maka saya akan bermalam di tempatmu selama ini. Jawabnya, baiklah. Anas berkata, Abdullah bin Amru menceritakan bahawa ia bermalam di tempat orang itu, dan ternyata bahawa orang itu tidak bangun malam, hanya sahaja jika tidur berzikir sehingga bangun fajar, dan jika berwuduk sempurna, dan juga sembahyang dengan khusyuk, dan tidak puasa sunat sedemikian. Saya perhatikan kelakuannya sampai 3 hari 3 malam, tidak lebih dari itu. Hanya saja ia tidak berkata-kata kecuali yang baik. Dan setelah 3 malam saya berasa bahawa ia tidak mempunyai amal yang berlebihan, dan saya katakan kepadanya, sebenarnya antara aku dengan ayahku tidak ada apa-apa, tetapi saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam 3 majlis, akan tiba padamu seorang ahli syurga, tiba-tiba engkau yang datang, kerana itu saya ingin mengetahui amalmu. Maka saya berusaha bermalam di tempatmu untuk meniru amalmu, tetapi ternyata bagiku engkau tidak ada kelebihan amal. Maka apakah yang kiranya menyebabkan engkau sehingga Nabi SAW bersabda sedemikian itu? Jawabnya, tidak lain melainkan apa yang sedang engkau lihat itu. Maka pergilah aku, tetapi lalu dipanggil olehnya dan katakan, amalku tidak lebih melainkan apa yang kau sudah saksikan itu. Hanya saja saya tidak iri hati atau berdengki pada seorang Muslim terhadap segala yang ia dapat. Maka saya katakan, inilah yang menyampaikan engkau sehingga Nabi SAW bersabda sedemikian, dan itulah yang tidak dapat kami laksanakan. Ini cerita sahabat Rasulullah SAW, ya,
Diceritakan oleh Rasulullah SAW, sahabat tu datang 3 majlis, 3 orang yang sama Nabi sebut dia ahli syurga. Sampai sahabat tu Abdullah bin Amru tipu dia pada sahabat yang Nabi kata dia ahli syurga. Dia siap bermalam dengan rumah sahabat tu, nak mengintai amal yang hebat dia buat. Rupanya tak ada pun. Sembahyang sunat pun tidak, sembahyang malam tidak. Jadi balik wuduk, balik tidur, itu je. Zikir, itu saja. Puasa pun tidak. 3 hari 3 malam. Siang pun dia tengok, malam pun dia tengok amalan dia. Sampai hari ketiga baru dia mengaku dia cuma nak mengintai amal apa yang paling hebat. Akhirnya sahabat tu bagi tahu itulah amal yang paling biasa dia buat, cuma dia tambah sikit saja. Apa dia? Dia tidak ada perasaan iri hati atau berdengki sesama Muslim. Allah, tuan. Nabi tahu orang yang hebat. 3 kali Nabi endorse. Kalau Nabi ada sekarang dengan kita, macam mana tuan-tuan? Confirm ke tempat lain kita, perangai kita ni, memang bab hati ni susah nak jaga. Dengki yang amat sangat, iri hati yang amat sangat masih berlaku juga. Walaupun ke surau, walaupun ke masjid, kita kadang-kadang tak perasan. Tu kadang-kadang tu Allah uji kita macam-macam, kita tak perasan juga. Marahkan pula benda-benda yang lain. Kan Allah uji tak? Allah uji kita. Macam-macam Allah uji. Daripada yang halus sampai yang lagi halus. Betul? Daripada yang besar sampai yang kecil. Allah uji, tuan-tuan. Allah uji kita dengan banjir sebelum ni, dengan dengan gempa bumi pun ada, dengan ribut. Tak juga jeran-jeran. Tahu orang jeran-jeran ni? Manusia Islam ni tak faham-faham juga. Yang Allah bagi kita diuji pentadbiran kita, ulama bersama dengan umara, tu pun tak faham-faham juga. Susah nak faham. Orang bagi cadangan untuk tutup aurat, tanda dia tutup aurat. Yang cakap tu bukannya orang Islam, yang cakap tu orang Islam juga. Buat tak faham. Lain benda dia nak pentingkan. Tengah dicuba dengan virus kan ni, masih lagi tak faham Islam. Allah, nampak degilnya. Bukan manusia yang bukan Islam, manusia yang bernama Muslimin, manusia yang Islam, mengaku dia Islam tapi tak nak ikut hukum Islam. Berlaku sekarang, berlaku. Allah uji kita macam-macam sekarang. Yang payahnya, yang peritnya siapa? Yang faham pun sama-sama menahan keperitan, kepedihan. Nampak? Tu kadang-kadang ni, kadang-kadang kena renung lah, kena faham, kena pergi. Kedegilan kita masih terus melanda, walaupun Allah uji berat seberat-berat ni. Sampai nak bersalam pun sekarang takut. Betul? Ni nampak Allah uji. Ni belum curfew lagi. Dah umum belum curfew? Belum lagi. Betul? Nampak? Ni. Ya, kadang-kadang surau ke masjid, tapi kadang-kadang kedegilan tu masih lagi ada. Janganlah. Zaman Rasulullah pun Nabi kata, kalau ada tempat yang mudarat tu, elakkan, jauhkan. Umar masa nak pergi satu tempat tu dilanda taun, Nabi pesan jangan dekat, takut merebak. Betul? Maksudnya kalau kita terkena, akan jadi terkena orang lain pula, merebak pula. So daripada mudarat orang lain, jangan kita cari pasal. Maksudnya kita carilah jalan untuk selesaikan, permudahkanlah. Ini kena, tu antaranya. Yang bab maksiat, berhentikanlah. Bab nak dekat dengan Allah Ta'ala, teruskan. Kita nak dekat dengan Allah Ta'ala, kenapa nak kita nak jauhkan dengan Allah Ta'ala? Cari jalan. Ya, betul, memang mungkin merebak dalam surau, dalam masjid, tapi kadang-kadang kita carilah jalan untuk kita biar dekat dengan Allah. Ada tak cara dia? Ada. Kita ada wuduk, kita ada kat luar tu apa? Sanitizer. Cakap putih. Bahasa Melayu dia apa tak tahu? Sabun cuci muka. Betul?
cuci tangan. Tu sanitizer. Semua cukup. Buat je lah. Janji kita dapat dekat dengan Allah. Itu yang penting. Mati tetap mati. Pasal kita ni memang calon-calon kemati. Betul? Memang kemati. Mana ada kampung Taman Kasawari ni yang tak ada mati? Ada tak? Setiap tahun ada. Betul? Tunggu saja pilihan Allah Ta'ala. Ni pun tengah tunggulah. Maksudnya kita ni janganlah jauh daripada Allah Ta'ala. Carilah jalan. Yang elok tak tutup aurat, tutuplah aurat. Yang elok tak nak pergi masjid, datanglah masjid. Datanglah surau, minta kepada Allah Ta'ala. Kenapa nak minta kerajaan lain? Kita ada kerajaan Rabbul Alamin. Ya, Allah yang hebat. Allah yang aturkan. Kenapa nak tunggu apa tu? Tadi bimbang juga orang nak diumumkan curfew, betul? Macam-macam barang beli kan. Beratur beli barang, betul? Ikan masin memang tak lepas. Nak sedap juga tu. Makanan macam nak hari pertama puasa, besok puasa, hari ni macam tu nak darurat. Janganlah kita kadang-kadang melampaui batas dengan Allah Ta'ala. Tu, cari jalan, jangan abaikan perintah Allah Subhanahu. Pasal apa? Kita dah biasa selesa dengan kita sendiri, tak selesa dengan Allah. Dia tak selesa dengan perintah Allah Ta'ala, jauh dengan Allah Ta'ala. Ni dipesankan kita. Ni pun sama juga dalam kitab ni, kita bila ada bab hasad dengki, tak jadi apa tuan-tuan. Jadi umat Rasulullah SAW tak jadi apa. Orang tu tak ada semain sunat, tak ada berzikir, tak ada puasa sunat, tak ada apa, tapi hati dia terlampau hebat. Nabi endorse dia ahli syurga. Itu kena renung kita. Seorang hakim berkata, orang hasad telah menentang Allah dengan 5 hal. Orang yang perangai dia ada hasad, ada dengki ni, ada dikategorikan dengan 5 hal dan menentang Allah Ta'ala. Yang pertama, kerana ia membenci nikmat Allah terhadap lain orang. Berlaku tak? Bila orang tu dapat nikmat dia, nikmat pangkat, nikmat kuasa, dia benci orang tu, dia sanggup tak tentang Allah Ta'ala? Tentang. Orang cakap tutup aurat, disuruh kita tutup aurat. Orang tu kata bukan kerajaan yang suruh, orang tu kata Allah yang suruh. Tentangnya. Ni kena faham lah. Tentang apa? Tentang Allah Ta'ala. Salah satu ini berlaku dah. Kena renung kita. Yang kedua, dia tidak suka pada pembahagian Allah untuk dirinya, seolah-olah ia berkata, mengapa engkau membahagi begini? Yang Allah bagi kita redha. Betul? Kita dah sampai umur 80, 70 ni, Allah bagi umur panjang lah, panjang. Kita dapat duduk di rumah flat ni, Alhamdulillah. Itulah yang Allah bagi. Kenapa kita nak tentang? Kenapa kita nak dengki orang yang ada rumah teres? Kenapa dia nak dengki orang yang rumah ada banglo? Kita dapat rumah ni bersyukur. Ada orang yang tak dapat langsung, tak ada rumah, duduk di gelandangan sana. Ni kita kadang-kadang menentang apa yang Allah bagi. Patutnya bersyukur. Tuan-tuan, ni dah Rejab, tuan-tuan. Dah Rejab, maksudnya tak lama lagi habis Rejab. Apa dia? Syaban. Habis Syaban, tinggal apa? Ramadan. Nampak? Allah nak buka pintu-pintu syurga. Kalau tak berubah kat perangai kita ni, boleh Ramadan tu hujung dia dapat taqwa. Ta-qaf waw ya. Dapat? Susah dapat. Pasal perangai ni tak buang. Menentang Allah Ta'ala, benci pada nikmat Allah Ta'ala yang Allah bagi pada orang lain. Ni silap. Pasal apa? Hasad tu terlampau dahsyat. Pasal takwa tu hujung Ramadan. Kalau kita perangai tak habis, mana dapat takwa, tuan? Perangai busuk hati tu masih lagi melanda dalam hati dia. Ni kena ingat takwa tu hujung Ramadan tu. Takwa tu apa? Ta, tawadu, qaf, qanaah, waw, wara, ya, yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Balasan Allah Ta'ala. Ulang dia tu. Yang ketiga, ia bakhil. Orang yang menentang Allah Asad ni, menentang Allah. Yang ketiga, ia bakhil terhadap kurnia Allah. Bila Allah bagi dia nikmat, perangai dia pula pelik. Bakhil ni apa?
kedekut nak mampus. Betul? Sayang yang amat sangat dia punya. Tak boleh orang lain ambil. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Tu cerita Piramli tunjuk cerita Haji Bakhil. Betul? Nak definasikan perangai kedekut nak mampus kan. Sayang nak bagi kau orang. Siap Piramli buat cerita, orang Melayu tak faham-faham. Takkan tak faham. Mati dah Piramli kan. Nak sampaikan mesej. Jangan tengok cerita Piramli dia. Mesej Piramli tu dalam sebenarnya. Bakhil yang amat sangat. Kita jangan buat perangai itu. Dah masuk surau, dah masuk masjid, dah menghadap Kaabah. Betul? Daripada Kaabah penuh sampai Kaabah kosong. Betul? Kaabah dah kosong lah. Bila Kaabah dah kosong, nak tunjukkan Allah Ta'ala tu hebat tak hebat? Hebatnya Allah Ta'ala. Boleh kosongkan Masjidil Haram tu, Masjidil Nabawi. Allah boleh buat? Boleh buat. Siapa yang tawaf? Tinggal burung. Berpusing-pusing burung tawaf. Allah tuan-tuan, nak tunjukkan hebatnya Allah Ta'ala. Sebab tu nak tunjuk macam tu pasal apa? Nak ingatkan orang Islam ni, ingatlah masjid. Datanglah masjid, datanglah surau. Jangan leka di luar sana. Jangan seronok di luar sana. Yang di luar sana sementara je. Jangan tunggu masjid kosong. Ni dah berlaku dah. Kosong masjid, kosong surau. Betul? Apa lagi yang belum tunjuk lagi? Quran tu kosong. Cuba renung besok. Kalau Quran tu kosong, buka-bukanya tinggal kosong macam tu je. Tak ada tulisan. Apa tuan-tuan nak baca? Allah bagi 60 tahun, Allah bagi 70 tahun, Allah bagi 80 tahun. Suruh hafal, suruh ingat ayat Quran. Apa yang kita nak jawab besok tuan-tuan? Sebelum kita masuk kubur, tengok Quran kosong. Apa yang kita nak hafal? Tu. CV 1 sampai 12 hafal. Betul? Pasal apa nak belajar matematik? Hafal. Quran sepatah haram tak hafal. Apa yang kita nak jawab besok? Ni Allah tak tunjuk lagi Quran kosong. Sekarang Allah tunjuk Kaabah, kawasan Kaabah kosong. Boleh buat tak Allah tak buat? Boleh buat. Allah kata kosong Kaabah, kosong. Nampak? Tu belum ada orang cerita tengok Kaabah terbalik. Ada tak? Ada. Ada sampai depan Kaabah, tengok Kaabah tak ada. Buat umrah, tengok Kaabah tak ada. Pasal apa? Dia tak sampai lagi dalam kawasan Kaabah. Tu kadang-kadang pelik manusia kan. Orang mutawif cerita. Baru ni mutawif cerita. Dia sampai dah Masjidil Haram. Dia sampai Allahu Akbar, Kaabah tak ada dia kata. Dia berdiri belakang bangunan tu. Mana nampak Kaabah? Meraung dia. Apalah dosa aku dia kata. Nampak sangat dia buat dosa besar kan. Sampai tahap tu. Yang paling dahsyat. Yang paling hebat tu dia turun Madinah, dia cari Kaabah. Langsung tak nampak. Tu kena kendong kan. Banyaknya dosa kan. Tu kena kendong. Padahal tak ada apa pun, Kaabah tak bergerak mana pun, tapi dia tak sampai. Padahal dia ingat masuk je Masjidil Haram terus nampak Kaabah. Mana boleh? Kan ke dalam lagi. Masuk lagi Masjidil Haram. Tu. Yang paling hebat dah sampai dah kawasan Kaabah. Kan ada construction tu, tutup dengan grill, tutup dengan besi. Dia tak nampak, lagi meraung dia. Tu. Belum Allah tunjuk benda-benda lain, dia bimbang, tak nampak Kaabah. Baru dia terasa meraung, mengalir air mata, menangis depan Kaabah. Padahal tengok apa? Tengok Kaabah tak nampak. Apa pula dosa besar aku lagi? Tu dia sendiri cari dosa dia. Apa benda dia buat dosa? Tu kadang-kadang kita tak perasan. Tu depan Kaabah kan. Belum lagi Allah tunjuk ni dengan keadaan semasa sekarang. Janganlah kita buat khianat. Tu khianat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menipu Allah Taala, khianat pada Rasulullah, khianat pada hukum-hukum Allah Taala. Jangan tuan-tuan. Ni yang ketiga, jangan kita jadi bakhil terhadap apa yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi jangan bakhil. Ni dah masuk Ramadan, masuk Syakban ni. Latih-latih diri jangan jadi bakhil. Faham ni? Jadi pemurah kita. Masuk Ramadan kita jadi pemurah, banyak tak pahala? Banyak pahala tak? Yang ketiga, yang keempat, dia menghina waliullah sebab ia telah tercabut nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ini pun tak boleh. Hina ulama. Zaman Nabi dia hina Nabi.
Janganlah kita ni dah berumur macam ni masih lagi nak berseteru dengan wali-wali Allah Ta'ala. Ada orang bencikan ulama. Janganlah. Kita ni nak betulkan diri kita ni, tak ada siapa lagi. Nabi dah penutup dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak betulkan kita alim ulama. Betul, Allah hantar sekarang ulama bersama dengan umara. Betul? Ni. Kalau kita tak faham juga, tak sayang juga, ni bukan cerita pasal politik tuan. Bukan cerita pasal politik. Ni nak Allah tunjuk ulama bersama dengan umara. Faham tak? Umara ni yang kerja dia jaga bab pentadbiran ni. Tapi kena ada ulama. Bila ulama ada bersama dengan umara, jadi tak negara Islam? Jadi tak apa yang Rasulullah SAW nakkan? Jadi. Ni ada Allah tunjukkanlah cantiknya. Kenalah kita doakan biar berterusan. Jangan dibiarkan macam yang lalu-lalu sampai tak boleh. Betul. Ni pembab politik ni. Politik tu kena ada Islam juga. Bila orang politik tanpa Islam tak jadi apa. Ni kita bukan nak berceramah politik, tapi itu data dia. Pentadbiran Islam mesti bersama dengan ulama. Ulama bersama dengan umara. Faham tuan-tuan? Jangan tak faham pula ni. Bukan bab politik. Kita nak yang tu. Tak ada lain. Kita nak masuk ke kubur. Kita nak masuk ke dalam liang lahat. Sampai bila kita nak menyokong benda-benda yang tak sepatutnya? Ni. Sama macam kita makan yang halal. Betul? Kena makan yang halal. Tak boleh. Itu yang kita tawaduk. Wara'. Tak tawaduk. Qaf qanaah. Waw. Wara'. Wara' apa? Takut pada yang haram. Tak boleh ambil. Walaupun sebesar biji sawi, jangan ambil. Pasal apa? Dia jadi darah daging kita. Yang kelima, dia membantu kepada iblis. Ni lagi hebat lah. Dan tentang Allah Ta'ala. Dia bantu pada iblis. Suka iblis? Suka. Syaitan lagi suka. Kalau kita dengki dengan orang tu, lagi suka syaitan. Walaupun dalam bulan Ramadan. Syaitan kena ikat, tapi manusia berperangai syaitan terus bergerak. Itu kena renung kita. Orang yang hasad tidak memperolehi apa-apa dalam pergaulan kecuali hina dan kerendahan. Sedangkan dari malaikat tidak mendapat apa-apa kecuali laknat, kutukan dan kebencian. Jika bersendirian ia hanya berasa risau. Jika dalam keadaan nazak hanya akan melaluinya dengan kepayahan dan ketakutan. Bahkan di hari kiamat akan mendapat malu dan seksa. Kemudian dalam neraka adalah tempat kembalinya. Wallahu a'lam. Allah, orang hebat. Sebab tu kita ni hidup jangan berhasad, dengki. Boleh tak dengki? Boleh. Waktu bila? Tengok orang tu sembahyang sunat. Tengok orang tu boleh menghadap Kaabah. Selalu dia dapat menghadap Kaabah. Dengki tak kita? Dengki. Saya dengki dengan Haji ni pasal apa? Selalu kat Kaabah. Haji mana? Sampai lupa nama. Haji Gani. Allah. Kita setahun sekali pun payah. Betul? Haji alhamdulillah rezeki dia. Nampak? Kita setahun sekali, itu pun terpilih. Betul? Itu pun secara mengejut. Nampak? Ataupun yang terpilih pergi ke musim haji. Betul? Bukan tiap-tiap tahun dia boleh pergi. Bertahun-tahun juga tunggu, sabar. Tu dengki orang sembahyang sunat. Boleh tak kita dengki? Boleh. Pasal dia larat lagi, tak tahan kaki pun masih lagi sembahyang sunat. Pakai kerusi masih lagi. Duduk atas lantai masih lagi sembahyang sunat. Baring dekat atas tilam ward hospital masih lagi sembahyang sunat. Tuan Guru ni Aziz tuan-tuan, masuk je kita start sembahyang sunat. Masuk kereta je. Nampak? Bukan bawa kereta, ada driver lah. Dia masuk kereta, Allahu Akbar, sembahyang sunat terus. Kita masuk kereta macam apa? Nyanyi kita. Tu kita. Nampak? Dia masuk kereta, solat sunat tak berhenti. Boleh tak sembahyang sunat dalam kereta? Allah tuan-tuan, bukan dalam surau sembahyang sunat tuan-tuan. Kat mana saja kita boleh berhubung dengan Allah Ta'ala. Cuma kita ni sombong dengan kereta kita, dengan LRT kita, dengan kapal terbang kita. Sebab tu kadang-kadang kita perhati, kadang-kadang orang tak nak duduk dalam hotel pun kadang-kadang tak terdaya nak pergi masjid. Selesa dalam hotel, betul?
walaupun hotel tu sebelah je Kaabah. Allahu Akbar. Tu kadang-kadang kita kena renung bab tu tuan. Pasal apa, dah biasa dengan selesa di Malaysia di kampung dia, selesa di taman dia di rumah. Kadang-kadang kita tak perasan Allah bagi peluang sembahyang depan masjid pun tak nak turun menghadap Allah Subhanahu. Sombongnya kita dengan Allah Taala. Ni tu yang jadi perangai bab hasad ni terus berlalu. Besok di akhirat dia tidak mendapat apa-apa, cuma dia dapat hina, kerendahan. Sedangkan malaikat tidak mendapat apa-apa kecuali dapat laknat, dapat kutukan dan kebencian. Besok dia bersendirian, hanya berasa risau. Waktu dia seorang-seorang risau dia. Orang yang dihasad tu dah mati dah. Orang yang dihasad tu dah berpindah dah. Tinggal dia seorang-seorang. Apa dia rasa? Risau. Risau apa? Dia tak sempat minta maaf. Yang dihasad tu mati dah. Ataupun yang hasad tu dah pindah ke tempat lain. Risau dia? Risau. Pasal apa? Dosa dia masih lagi tak diampun. Kalau dosa dengan Allah Ta'ala, dia terus boleh minta kepada Allah Ta'ala. Tapi dosa dengan manusia, selagi dia tak jumpa orang tu, selagi tu dia tak berampun. Nampak? Tu perangai dengki, perangai hasad. Jangan kita teruskan. Cari orang sampai dapat. Dilaknat, kutukan dan kebencian. Jika bersendirian dia dalam risau, jika dalam keadaan nazak, hanya melalui kepayahan. Nak mati tu, tengah nazak tu, payah dia nak terima kematian. Pedih, nazak dia yang paling hebat. Sakit yang amat sangat waktu nak cabut nyawa dia. Dan paling hebat, ketakutan. Bahkan di hari kiamat akan mendapat malu dan siksa. Waktu nak mati tu pun dia takut. Tu tengok tuan-tuan, kalau ziarah orang sakit yang terlampau teruk tu, orang yang tandak ke surau, tandak ke masjid, waktu dia mati tu, tengok mata dia tuan-tuan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, menangis dia. Masa tu dah terfikir, kalau aku sihat, aku nak ke masjid aku. Masa tu baru terfikir. Padahal malaikat dah sudah hampir. Tu yang mata, anak mata tu, cuba tengok anak mata tu, mata hitam tu. Dia tak ada ke kanan macam tu. Dia akan ke kiri, ke kanan. Dia melihat, nampak apa dosa dia yang dia dah buat masa lepas. Sesal yang tidak terkira tuan. Menangis dia. Menangis pasal apa? Bukan menangis nak pasal tinggalkan harta, tak. Menangis perangai dia waktu dia hidup. Habis masa dengan internet, dengan WhatsApp, dengan Allah tuan-tuan. Dengan maghrib dia, dengan isyak dia, dengan subuh dia, macam-macam perangai. Dengan melawan hukum-hukum Allah Ta'ala, melarang bab-bab hukum Allah Ta'ala, lawan bab-bab ulama, meraung dia besok. Nak jerit tak boleh. Dia cuma mata dia ke kiri, ke kanan. Belum sampai masa lagi, belum sampai lagi malaikat datang. Itu yang dia risau. Dia tahu dia nak jawab macam mana besok. Macam mana masuk SPM lah, masuk exam SPM ke STPM ke STAM ke. Bila dia dah hafal, dia dah baca, dia dah standby, dah siap, tak payah bawa nota kecil pun tak payah. Dia dah siap dalam dada. Dia boleh jawab tak? Dia boleh jawab selamba je. Dia tahu keputusan dia, mumtaz ataupun tak mumtaz. Betul? Dia tahu. Dia tahu markah dia berapa. Tak payah risau. Belum rizal keluar, dia tahu dah rizal dia. Sama juga kita besok dalam liang lahat. Kita masuk ke kubur, yakin. Tu yang ulama-ulama kalau nak mati, kata Datuk Ismail Kamus, apa dia cerita macam masa ayah dia meninggal, seminggu sebelum meninggal tu dia dah siapkan kain kafan dia tepi tu, standby lah. Dia tahu dah nak mati tu, siap semain sunat lagi. Tu Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Yang paling hebat yang baru ni Ustaz Abdul Somad cerita. Kita tengok pemimpin Turki zaman dulu. Cuba tengok serban dia besar mana tuan? Tengok gambar-gambar lama tu, serban sebenarnya besar tu. Rupanya kain serban tu kain kafan untuk dia tuan. Kesana kemari dia bawa serban tu. Rupanya bukan kain serban. Kita siap beli kain special untuk serban, betul? Dia kain special dia apa? Kain kafan. Yang paling hebat saya baru cerita ni baru ni di Mutafiq Indonesia. Kain ihram tu kain kafan sebenarnya. Nampak? Cuma pelik sikit dia boleh nampak kulit tu yang payah sikit. Kain ihram tu dipakai untuk kain kafan sebenarnya. Tu kain kafan, bukan kain mahal.
Kita kain ihram kain apa? Macam towel, betul? Standard kita. Dia kain ihram, dia kain kafan tu sebenarnya. Orang Indonesia yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, dia pakai kain tu. Bimbang. Tu kita nak nampak kain kafan ni dah risau dah kita. Bukan hari-hari tengok kan, bila orang mati baru kita tengok. Ni dia tahu dekat serban tu untuk mengingatkan dia matinya. Tu pemimpin Islam hebat waktu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Osmaniyah, zaman apa ni, Al-Fatih, Sultan Murad, semua sama. Cuba tengok gambar-gambar lama tu, serban sebesar serban, rupanya kain kafan. Tu kena renung kita. Ni pasal apa? Ketakutan. Besok yang benci Allah Ta'ala ni, yang ada hasad dan ketakutan pada hari kiamat. Kemudian yang hebat lagi, mendapat malu dan seksa. Kemudian dalam neraka adalah tempat kembalinya. Tak ada tempat lain. Asalnya balik ke dalam neraka juga. Wahal asal di dalam surga. Tok Adam kita asal daripada surga. Tapi kita sendiri yang create diri kita ni ke dalam neraka. Ni bab hasad dan takat tunggu malam ni dah masuk isyak kan. InsyaAllah habis bab ni, kita akan masuk dalam bab baru, yakni sombong ataupun kibri. Bab tu kita jumpa bulan depan insyaAllah, bulan Syaban. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharibna wa qdi hawajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.